Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Suatu masa dahulu, semasa pergaduhan etnik berlaku di Sarawak, sudah pasti kita perlu bersedia dengan senjata perang. Selain dari Iban, orang Ulu, Kayan, Kenyah ataupun Iban dari Kalimantan pun semua menggunakan parang ilang. Cuma bentuk mata dia dalam tak sama. Parang yang ada dalam koleksi pustaka ini merupakan parang lama yang menjadi senjata utama semasa zaman dahulu. Kalau kita tengok isi parang nyabur ni, dia diperbuat daripada besi kereta api. Selain menyimpan koleksi buku dan manuskrip, pustaka juga tidak ketinggalan dalam menyimpan artifak berharga Sarawak. Senjata inilah yang menjadi satu warisan silam bagi pahlawan di Sarawak semasa zaman dahulu kala. Parang ilang merupakan senjata tradisional warisan turun-temurun yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan berkait rapat dengan elemen pertempuran, pertahanan dan keselamatan selain dikaitkan dengan unsur mistik. Parang ilang juga merupakan satu senjata perang yang juga dikenali sebagai malat atau mandau oleh orang Kayan atau mandau baing oleh orang Kenyah. Koleksi parang ilang ini didapat pada tahun 2017 di mana parang ilang ini diserahkan oleh Raja Suresh Raja Kandan kepada Ketua Pegawai Eksekutif pada masa itu, Datuk Haji Rashidah Haji Buah Hassan. Parang ilang ini diserahkan kepada pustaka untuk disimpan dan dipelihara. Selain dari Iban, orang Ulu, Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan, Lahanan ataupun Iban dari Kalimantan pun semua menggunakan parang ilang. Cuma bentuk mata dia dalam tak sama. Karena dia orang yang pakai mata sebelah. Kita ni dua-dua mata. Maksud saya tadi, orang Ulu kalau dia potong kanan untuk kanan saja. Kalau kiri, kiri saja. Tapi kita Iban, dia boleh potong kiri kanan. Dia mata dua-dua boleh guna lah, kiri kanan. Parang ilang ini mempunyai satu mata lurus dengan mata bilah yang semakin melebar dan runcing di bahagian hujungnya. Mata bilah ini mempunyai lekuk dan melengkung sedikit pada bahagian mata. Terdapat beberapa ukiran indah dengan hiasan menarik. Keindahan seni ukir dan seni pembuatan senjata orang Sarawak pada waktu itu amatlah hebat dan bernilai tinggi. Ini kita dapat lihat melalui pembuatan hulu yang diperbuat dari tanduk rusa atau kayu. Sarungnya diperbuat daripada dua keping kayu dilekatkan bersama dan dihiasi dengan ukiran bercirikan kekuatan dan disimpul dengan rotan dalam rekaan menarik. Kebiasaannya sarung parang ilang akan mempunyai poket untuk menyimpan pisau kecil yang akan diguna untuk meraut rotan. Kalau tak dari turun-temurun memang dia tak dapat buat kunding lah. Kunding ni kalau tersalah silap boleh membuatkan dia sendiri macam jadi lemah. Beza dia tak ada banyak. Oleh sebab kita memang pakai dua jenis yang ni. Yang ini kita katakan parang nyabur. Pertama kita memang pakai parang nyabur. Asal parang Iban memang nyabur. Nyabur memang asal dari Iban. Lepas tu parang ilang ni ke nombor dua lah. Parang ilang pada masa dahulu digunakan dalam aktiviti pertempuran dan melindungi sebelum merdeka. Selain itu, ia digunakan dalam acara budaya seperti peminangan, perkahwinan, kematian dan termasuklah adat dalam membayar denda tertentu dalam masyarakat. Sekiranya parang ilang digunakan untuk perkara adat, perlulah dibuat mengikut upacara tertentu bermula daripada pemilihan bahan, pembuatan dan penghasilan sarung. Ukiran juga amat diambil perhatian
semasa membuat parang ilang. Kepakaran khusus orang tertentu amat diperlukan dalam mengelak daripada pelbagai pantang larang berkenaan parang ilang tidak dilanggar. Selain itu, dipercayai parang ilang ritual ini mempunyai kuasa dan dapat melindungi pemiliknya. Peranan parang ini menyamai peranan keris dalam masyarakat Melayu yang berperanan sebagai pelindung keluarga. Begitu juga fungsi parang ilang sebagai pelindung kepada pemilik. Berbeza sekiranya parang ilang ini digunakan untuk tujuan hiasan atau hadiah. Parang ilang yang sebegini akan dibuat dengan memastikan nilai rekaannya masih dikekalkan tetapi tidak melibatkan proses ritual dan juga pantang larang yang banyak. Kalau kita tengok isi nyabor ni, parang nyabor ni, dia diperbuat daripada besi kereta api. Jadi rambut ni bukan sembarangan. Rambut ni adalah rambut musuh yang dah kena penggal ratusan tahun dulu masa diorang berperang dengan pihak komunis. Dulu diorang belum ada polis tentera yang menghalang diorang. Dan suku kaum Iban ni juga memang headhunter di Sarawak. Diorang pemenggal kepala. Parang ilang untuk kegunaan seharian mempunyai lunggak atau pisau raut dalam bahasa Melayu. Pisau ini akan diletakkan pada luar sarung parang ilang tersebut. Ini amat penting semasa dalam hutan untuk tujuan meraut rotan dan membuat kerja-kerja kecil. Secara simboliknya, parang ilang yang besar ialah gambaran kepada kelelakian, manakala pisau raut yang diletakkan bersama parang ilang ialah gambaran kepada wanita. Oleh itu, keduanya digambarkan berpasangan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila kita keluarkan parang ini atau masukkan parang ini untuk tujuan yang secara sopan, caranya adalah dengan memegang hulunya sambil menarik sarungnya keluar. Okey, bukan sebaliknya menarik mata. Ini kita nak berlawan. Okey, ini kita nak berlawan. Tetapi cara yang saya tunjukkan tadi adalah cara yang lebih sopan. Inilah khazanah istimewa dalam koleksi Pustaka Sarawak. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahawa keilmuan dan sifat-sifat yang ada pada rekaan parang unik ini yang sememangnya menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Parang ilang, parang khazanah di Pustaka Sarawak. Menyimpan koleksi keluarga sudah pasti akan membawa kita kenangan lama. Kita akan merindui saat-saat bersama keluarga tercinta. Malah kita juga akan sentiasa terkenang-kenang akan kisah lama kita sebelum ini bersama mereka. Tudung saji yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak yang diwarisi daripada nek indah dia pada sekitar tahun 1930-an. Dari tinggalan inilah kita akan dapat mengenali sejarah keluarga. Dari khazanah ini jugalah kita akan sentiasa sedar bahawa inilah warisan yang perlu kita jaga dengan baik. Tudung saji yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak adalah merupakan yang didermakan oleh Encik Daud bin Haji Bogol yang diwarisi daripada nek indah dia yang bernama Siah binti Haji Bujang pada sekitar tahun 1930-an. Jadi sekarang ini tudung saji itu mungkin dah 90 tahun lah mungkin umur tudung saji itu. Tudung saji tembaga yang unik ini telah berusia lebih daripada 90 tahun. Khazanah ini ialah milik Siah binti Haji Bujang pada tahun 1930-an dan merupakan hadiah perkahwinan daripada suami tercinta. Ia digunakan untuk pelbagai majlis seperti perkahwinan, sambutan Aidilfitri. Selain itu, tudung saji tembaga ini merupakan satu artifak yang menjadi simbol kemewahan sesuatu keluarga. Dari sinilah kita akan dapat mengetahui bahawa keluarga itu
mempunyai darjat tersendiri dalam masyarakat kerana tudung saji tembaga ini mempunyai nilai yang sangat tinggi di mata masyarakat. Yang berkaitan dengan tudung saji itu daripada datuk saya. Datuk saya dulu seorang klasik kapal. Dia banyak merantau di seluruh pelosok Sarawak. Dia dapat bahan tu daripada orang-orang Cina sebagai pertukaran barangan dan macam sistem barter lah. Dari kisah ini kita dapat melihat satu perkara yang menarik tentang dunia tanpa sempadan pada satu masa dahulu. Tamadun Cina ialah merupakan satu ketamadunan yang sangat besar dan gemilang. Dari sinilah banyak kebudayaan hadir ke dunia lain dan ketamadunan ini mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan dunia Nusantara. Sarawak juga tidak terkecuali. Kehebatan dan keluasan Cina inilah yang membawa kepada pertukaran barang dagangan dari serata dunia kepada Nusantara. Sarawak yang terletak dalam lingkungan Nusantara ini telah menjadi salah satu daripada tempat pusat perdagangan antara timur dan barat sebelum ini. Barang dagangan dari Eropah dan Cina dapat diperolehi dengan lebih mudah di Sarawak memandangkan lokasinya yang berada dalam ruangan dagangan utama dunia. Orang Sarawak mula menjadikan perdagangan barangan dari luar seperti tembikar sebagai barang mewah. Disebabkan itu, banyak rakyat Sarawak masih menyimpan tembikar besar dari Cina dan pernah dihasilkan semasa dinasti lama seperti dinasti Tang. Ini dapat dilihat daripada penemuan seramik lama simpanan orang Melanau yang merupakan dari abad ke-15 dan juga celadun dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Oleh itu, menyimpan koleksi perdagangan ini merupakan satu petunjuk bahawa seseorang itu mempunyai darjat dalam masyarakat. Demikianlah juga keadaannya dengan barangan hantaran yang diberikan oleh keluarga Daud ini. Datuk saya orang Oyak, memang orang Melanau Oyak lah. Dan nenek saya orang Melanau Iban. Jadi bila atuk dengan nenek saya berkahwin, tudung saji itu dengan dulang yang telah berikan sebagai tanda pertunangan tu menjadi kebanggaan kita lah. Tembaga pada satu masa dahulu mempunyai nilai yang amat tinggi. Disebabkan oleh itu, mempunyai koleksi barang bernilai diperbuat daripada tembaga ialah merupakan satu kebanggaan kepada keluarga. Daud memperoleh peninggalan berharga ini apabila keadaan nenek beliau semakin uzur. Nenda telah memberikan segala warisan harta yang ada kepada warisnya dan sebahagian daripada khazanah lama ini juga terdapat di rumah adik-beradik Nenda kepada Daud. Encik Daud telah menyerahkan peninggalan warisan keluarga ini kepada pihak pustaka kerana beliau percaya bahawa pustaka dapat menjaganya dengan lebih baik. Ini kerana pustaka sudah pasti mempunyai cara penyimpanan barang lama dengan teliti. Selain itu, ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan kepada orang ramai, terutamanya pencinta sejarah, dalam mempelajari budaya dan objek budaya klasik yang pernah menjadi kebanggaan kita. Hadirlah ke pustaka untuk melihat sendiri keindahan seni warisan ini. Alam perkahwinan ialah satu alam yang sentiasa dinanti oleh pasangan bercinta. Di sini jugalah para pengantin akan dihiasi dengan segala macam perhiasan yang indah dalam menunjukkan kebudayaan. Sarawak mempunyai satu set perkahwinan unik yang sukar untuk ditemui kini. Satu perhiasan kepala yang dibuat dengan sangat teliti dan indah. Kebanyakan perhiasan ini diperbuat daripada perak yang gold plated, disepul emas, dan ada juga yang diperbuat daripada emas betul-betul. Satu perhiasan yang pada satu masa dahulu dinanti-nanti
oleh bakal istri. Memakainya ibarat memakai emas permata di kepala, perhiasan bernilai tinggi. Gajah oleng merupakan satu perhiasan kepala pada satu masa dahulu dan menjadi kebanggaan kepada keluarga. Warisan ini merupakan warisan yang sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Pada masa dahulu, gajah oleng ini digunakan semasa perkahwinan dan pada masa ini, masyarakat Melayu Sarawak banyak menggunakannya semasa adat belulut atau juga dikenali sebagai berinai. Hajah Kazuliah merupakan antara insan yang pernah menggunakannya semasa beliau berkahwin dahulu. Masangnya lama, karenanya sikit-sikit. Pasang bola sanggul, pasang kepih sanggul, pasang sisil, pasang kepih dahi, pasang tajuk, pasang gelang, gelangnya banyak. Jadinya ambil masa agak-agak setengah jam ke 40 minit ialah. Persalinan gajah oleng ini telah digunakan oleh masyarakat Melayu Sarawak beratus tahun lamanya. Inilah perhiasan yang amat berharga kerana perhiasan ini hanya dimiliki oleh sebahagian keluarga sahaja di Sarawak. Jumlah gajah oleng yang boleh didapati kini juga agak terhad, memandangkan perhiasan ini merupakan perhiasan yang amat rumit untuk dibuat dan perlukan kepakaran yang tinggi dalam menghasilkannya. Masih terdapat banyak kajian diperlukan dalam mengenal pasti kehadiran gajah oleng dalam masyarakat Melayu Sarawak. Namun begitu, sebahagian percaya bahawa gajah oleng ini bermaksud mahkota yang teroleng-oleng atau bergetar-getar. Di dalam majlis itu persandingan itu pun unik juga. Jadi tiada terdapat di tempat yang lain. Jadi untuk saya sebutkan salah satunya iaitu adat kata orang menjemput pengantin lelaki. Di sini kalau zaman sekarang mereka guna handphone je untuk message, teks ke apa sebelah pihak lelaki, tapi pada waktu dahulu mereka gunakan tika yang digulungkan dengan selai keringkam dan dihantar ke pihak lelaki menandakan bahawa pengantin perempuan sudah bersedia untuk bersanding. Barulah pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan. Terdapat banyak perbezaan di antara masyarakat Melayu Sarawak dengan Melayu lain di Nusantara. Ini dapat dilihat daripada cara berpakaian, bahasa dan juga makanan dalam kehidupan seharian. Persalinan gajah oleng ini juga sukar ditemui di dalam warisan Melayu lain di sekitar Nusantara. Adanya sedikit pengaruh Brunei dalam hiasannya dan juga cara pemakaian. Namun begitu masih amat berbeza daripadanya. Bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan gajah oleng juga berbeza. Oleh itu menjadi satu keistimewaan kepada masyarakat Sarawak. Gajah oleng sekiranya dilihat dengan lebih teliti merujuk kepada gabungan aksesori kepala emas berkilauan di kepala pengantin perempuan yang kelihatan seolah-olah bergoyang atau bergerak. Dalam beberapa keadaan, ia kelihatan seperti kepak telinga gajah. Dari rekaannya, terdapat unsur pengaruh luar seperti Jawa dan Cina. Perhiasan gajah oleng perlulah mempunyai kepih dahi, mahkota dan kepih sanggul. Kesemuanya biasanya diperbuat daripada perak bersalut emas. Bagi pemilik yang lebih mewah atau tukang hias, perhiasan ini akan diperbuat daripada emas tulen. Itu adalah ciri-ciri utama dah. Dan pada bahagian kaki menggunakan kata orang geroncong kaki ataupun gelang kaki. Kebanyakan perhiasan ini diperbuat daripada perak yang kata orang plated, gold plated, disepul emas, dan ada juga yang diperbuat daripada emas betul-betul. Itulah perhiasan
asal Gajah Ulin. Pakaian pengantin Gajah Ulin terdiri daripada 5 perkara utama yang wajib ada agar pengantin perempuan kelihatan lebih cantik dan berseri-seri pada hari persandingan, iaitu mahkota yang dihias dengan indah dan teliti, baju atau blaus biasanya yang diperbuat daripada baldu merah atau hitam dan dijahit dengan kemas, tapih atau songket emas yang digunakan oleh pengantin perempuan, tudung keringkam dan persalinan yang mempunyai berat sekurang-kurangnya 3 kilogram ini akan ditambah dengan pelbagai barang kemas perhiasan tambahan seperti lolek, gelang aluk, tali pinggang dan sepasang geroncong kaki. Untuk perhiasan Gajah Ulin ini, sanggul lipat tangan haruslah dibuat dengan teliti. Sebelum perkahwinan bermula, pengantin yang mempunyai rambut yang panjang adalah amat digalakkan kerana rambut yang panjang ini akan membantu dalam menjadi sanggul untuk menahan kepih sanggul yang dipasang di atas kepala pengantin. Sekiranya ia tidak dibuat dengan teliti, maka Gajah Ulin akan sukar untuk berdiri dengan baik dan kemas. Oleh itu, daun pandanlah yang akan membantu dalam mengukuhkan kemasan rekaan. Selepas itu, pengantin akan didoakan dengan pelbagai bacaan dan amalan yang baik-baik agar kehidupan rumah tangga mereka diberkati dan dirahmati.